Terima kasih, Tuan Speaker. Terlebih dahulu saya ingin dengan segala penuh hormat dan takjimnya menjunjung kasih ucapan yang berbahagia Tuan Utama Negeri Sabah di atas ucapan dasar kerajaan baru-baru ini dengan pembukaan pertama penggal kedua persidangan di Undang-Undang Negeri Sabah pada kali ke-16 pada 21 September yang lalu. Dan sudah tentu sekali Tuan Yang Utama menekankan betapa pelaksanaan pembangunan penyusunan semula ekonomi dan dalam negeri Sabah adalah tuju Sabah Maju Jaya bagi kemajuan negeri, dan Kementerian Kerja Raya Sabah mendukung dan sangat komited dalam memastikan agar hala tuju yang kita rancang dan digaris dalam dasar itu dicapai dan memenuhi objektif seperti ditetapkan. Tuan Speaker, peranan kementerian saya adalah untuk merancang, membangun, melaksana infrastruktur seperti jalan raya, air, kereta api, jambatan, macam-macam, pembentungan, listrik, utilities, dan juga kesejahteraan rakyat. Jabatan dan agensi di bawah Kementerian Kerja Raya ini telah banyak melaksanakan beberapa program dan projek mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam memastikan pembangunan di negeri ini berkekalan dan berterusan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan Dewan Yang Mulia ini, yaitu pada 15 hari bulan yang lalu, 19 hari bulan, 20 hari bulan September yang lalu, negeri Sabah telah dilanda hujan lebat, dan kehadiran hujan tersebut melebihi apa yang dijangkakan sehingga menyebabkan banyak daerah-daerah yang telah ditenggelami air. Di Penampang, di mana lagi? Di Bopot, di Tambunan, di Keningau, dan sudah tentu mengalami banyak kerusakan, banyak jalan terputus, banyak jambatan runtuh, macam-macam. Yaitu dianggarkan 260 lokasi terputus, di mana 156 lokasi ditenggelami air banjir dan sebanyak 104 lokasi terputus akibat tanah runtuh ataupun cerun landslide, dan mendapati kerusakan jambatan. Jambatan yang terlibat ada lebih kurang 6, yaitu Jambatan Sepitang, Kuala Penyu, Papar, Kota Belud, Nabawan, dan satu di Kunak. Tapi di Kunak ini dia dinamakan low level crossing ataupun jambatan di bawah air. Ini di Sabah ini yang ada LLC ini. Di lain-lain tempat tidak ada. Dan kesemuanya ini sebetulnya saya telah meminta dan mengarahkan semua staf DE di semua kawasan terus turun ke spot lokasi yang terlibat, dan sehingga pada hari ini jentera-jentera sedang berjalan, dan di mana terdapat juga jalan-jalan ini secara kebetulan dimiliki oleh konsesi-konsesi yang telah dianugerahkan oleh kerajaan negeri dan persekutuan, dan mereka juga telah kita minta untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab bagi memastikan bahawa ada penyediaan jalan alternatif bagi penduduk-penduduk kampung dan pengguna-pengguna di jalan tersebut. Dan anggaran kos untuk baik pulih semasa bencana ini lebih kurang 30 juta. Ini saya kena maklumkan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan, sebab kini dikira sebagai emergency fund. Ahli dan berhormat sekalian, hasil daripada tindakan pantas Jabatan Kerja Raya, keadaan disebabkan bajet tersebut telah dapat diperbaiki dan dibangunkan semula. Sebanyak 230 batang jalan yang mana sekurang-kurangnya boleh dilalui oleh kenderaan satu lorong.
Dan tahun 2021 ini Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 36.59 juta untuk pembangunan jalan mengikut rekod sebanyak 29 buah projek berada dalam berbagai peringkat pelaksanaan. Kalau saya baca macam panjang sikit. Peringkat perancangan, reka bentuk, perolehan 11 projek 74 juta dan fizikal 9 projek 13.8 juta. Peringkat siap pembayaran muktamad 9 projek dengan kos 15.4 juta. Manakala Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Luar Bandar pula ini banyak sedikit, iaitu 306.1 juta bagi tahun 2021, dan rekod dia peringkat pencapaian reka bentuk perolehan 41 buah projek dengan kos 2.77 bilion. Peringkat pelaksanaan fizikal 18 projek dengan kos 1.5 bilion dan peringkat siap dan pembayaran muktamad 7 projek dengan kos 186 bilion. Untuk makluman ahli berhormat daripada Kedamaian dan juga daripada Telupit yang telah menyuarakan, iaitu bertanya bagaimana untuk menyenaraikan beberapa batang jalan raya di kawasan masing-masing untuk mendapat peruntukan dalam ruling Malaysian Plan dan sebagainya. Jadi saya ingin memaklumkan berhormat, perkara ini memang boleh dilaksanakan. Apa yang berhormat perlu laksanakan iaitu berhubung terus dengan pihak Jabatan Kerja Raya ataupun Kementerian Kerja Raya dan mencadangkan nama projek-projek yang ingin dimaklumkan. Dan saya juga ingin memaklumkan yang berhormat di Kedamaian sekejap lagi bahawa jalan Jalan Kiau yang dimaklumkan berhormat sebentar tadi, sebenarnya pihak Jabatan Kerja Raya sedang melaksanakan jalan itu sekarang, di mana mesin sudah ada di sana, dan yang berhormat bolehlah dapat lihat kita pihak Jabatan Kerja Raya telah arahkan untuk memulakan kerja-kerja mereka. Ya, hormat. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Lamak. Tadi Yang Berhormat Lamak ada beritahu mengenai peruntukan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, dan antara elemen-elemen peruntukan tersebut adalah kajian peringkat pelaksanaan. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, sekarang ni kita berhadapan dengan banyak masalah, tanah runtuh, banjir kilat, dan sudah tentulah ini adalah disebabkan desain kerja itu tidak menepati apa yang sepatutnya. Dan adakah usaha daripada pihak Yang Berhormat untuk membuat kajian secara menyeluruh mengenai keadaan infra yang ada di negeri Sabah ini, supaya sebelum satu-satu projek itu dilaksanakan, kajian menyeluruh hendaklah telah selesai dan dibuat, supaya apa yang berlaku sekarang ini tidak akan berlaku lagi di masa akan datang. Dan biarlah Kerajaan Negeri ataupun Persekutuan berbelanja lebih sedikit dalam hal ini, supaya kita tidak berhadapan dan berbelanja lebih di masa akan datang. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan Yang Berhormat daripada Tunku. Perkara ini sebetulnya memang sudah lama berlaku. Ini disebabkan, sebab itu 3 hari yang lalu saya telah berbahas di Dewan Rakyat bahawa pihak Jabatan Kerja Raya di Sabah ini tidak ditauliakan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. Sebab itu saya telah menyuarakan supaya Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah ini ditauliakan sebagai satu jabatan yang bertauliah, sebab kita banyak beribu-ribu engineer yang qualified, yang layak. Dan alhamdulillah insya-Allah respon dari Kerajaan Persekutuan, mereka akan melihat perkara ini, sebab ini salah satu perjanjian MA 63. Dan memang betul, sebab itu JKR Sabah ini cuma orang kata sebagai monitoring body kepada projek persekutuan, iaitu lantikan konsultan pun kadang-kadang daripada federal. Pernah berlaku satu projek di di Dun Gunggum, konsultan salah desain sampai 5 kali, dan kita bantah-bantah baru tukar konsultan. Sudah 4 tahun delay projek. Jadi ini tidak seharusnya berlaku. Sebab itu ada beberapa perkara kita wakil-wakil Sabah
perlu bersama-sama, termasuk sahabat saya daripada Senalang, untuk menyuarakan kepentingan rakyat negeri Sabah. Baru sebut sudah berdiri dia. Dia pantang dicabar. Dia Senalang ni pantang dia dicabar. Kalau dia cabar, dia akan bangun. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kerja Raya, dan saya memang sependapat dengan apa yang telah disuarakan oleh Yang Berhormat tentang kedudukan kita. Sebenarnya perkara ini pun saya dah suarakan dalam Perjanjian 63, di mana proses jalan raya yang ada, termasuk PN Borneo. Tapi bila saya dengar apa yang Yang Berhormat nyatakan kita batalkan, PH bukan kita batalkan, itu sebenarnya tidak betul. Ya, yang kita batalkan PDA. Pasal apa kita batalkan PDA? Pasal PDA itu satu badan yang dipengerusikan oleh SKN. Tapi the CEO is a private company, is a private body. Bagaimana sebuah badan yang mengurus takbir 5 bilion duit yang ada, kerajaan, lepas itu it's managed by a private entity. Maka dengan itu saya waktu itu selaku Ketua Menteri cadangkan supaya batalkan PDA dan perkasakan Kementerian Kerja Raya Negeri Sabah untuk mengendalikan proses perjalanan pelaksanaan PN Borneo di seluruh negeri Sabah ini. Kena kita tahu seperti apa yang Berhormat nyatakan, engineer come from JKR. Kita perlu iktiraf, tapi mereka tidak iktiraf. Saya tahu dong tidak iktiraf. Ini yang perkara yang perlu kita ketahui tentang perkara ini. Maka saya amat setuju apa yang telah disuarakan supaya semua engineer yang ada bertauliah, kena mereka keluar daripada semua universiti yang sama. Sama ada ketua pengarah JKR pusat ke di Kuala Lumpur, termasuk waktu itu saya ingat Datuk Amrullah kalau tidak silap saya. Dia bertauliah, setaraf, berpengalaman. Jadi saya harap Yang Berhormat akan dapat teruskan untuk membolehkan supaya pengurusan PN Borneo yang ada di seluruh negeri Sabah ini diurus takbir. Bukan oleh PDA, tapi Kementerian Kerja Raya Negeri Sabah. Kerana saya nampak harga dia bloated. Land compensation saja hampir 900 juta ringgit. Banyak sangat yang kita belanjakan. That's why itu yang perlu kita kaji, bagaimana perbelanjaan supaya keuangan ini dapat dirasa oleh seluruh rakyat di wilayah Sabah ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat dari Senalang. Yang Hormat, saya akan sampai ke bahagian PN Borneo dalam 1-2 minit insyaAllah. Saya akan balik ke sini. Sabar sikit. Mohon laluan Yang Berhormat Menteri, sebab disebut kedamaian, senarai-senarai jalan yang saya sebutkan kemarin itu bukan permohonan baru. Ada yang sudah masuk dalam senarai RP4 tahun lepas, RP3, RP2. Yang saya mahu adalah update dia. Sebab seringkali diumumkan dahulu sebelum pilihan raya 2018, selepas itu ada pengumuman-pengumuman. Rakyat tidak nampak, rakyat tidak paham prosesnya. Berapa lama konsultan buat kerja dia, proses tenda bagaimana. Yang rakyat mahu kerja di lapangan itu sudah boleh dilihat. Jadi itulah sebabnya saya mengemukakan banyak senarai yang memang dalam senarai JKR itu yang sudah pun memang ada yang RP 2, 3, 4 sudah masuk. Saya minta supaya kalau bukan dalam perbahasan penggolongan ini pun dalam secara bertulis supaya kita boleh explain kepada rakyat progres semasa kelulusan peruntukan yang telah diletakkan kepada jalan-jalan yang saya sebutkan kemarin. Terima kasih. Okey, buat kedamaian. Dia proses dia ni begini Yang Berhormat. Walaupun dia sudah masuk dalam rancangan 9 ke 11 ke 12 ke, kadang-kadang apabila tidak terlaksana dia boleh terkeluar. Jadi ini perkara ini memang biasa berlaku. Boleh tanya kita punya Yang Berhormat daripada Senalang, dia menjadi menteri begitu lama, dia tahu itu. Sudah masuk program tiba-tiba tidak ada. Jadi insyaAllah yang selebihnya akan saya minta jabatan saya untuk memberi jawapan secara bertulis kepada Yang Berhormat ya. Tuan Speaker, bagi pembinaan jambatan, peruntukan kerajaan negeri sebanyak 24.7 juta telah diluluskan dalam RMK 12 melibatkan 5 projek, iaitu peringkat perencangan 4 projek, peringkat pelaksanaan fizikal 1 projek. Manakala
sumber peruntukan persekutuan sebanyak 188 juta yang melibatkan 22 projek telah direncanakan. Tahun 2021 kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 32.7 juta pembaikan curun dan 30 buah projek berada dalam berbagai pelaksanaan seperti berikut: perancangan 30 projek 221.42 juta, pelaksanaan fizikal 11 projek 46.35 juta, peringkat siap dan pembayaran muktamad 1 projek 7.5 juta. Manakala bagi peruntukan kerajaan persekutuan 258.3 juta melibatkan projek direncanakan. Dan sebagai respon kepada yang berhormat daripada Muyog dan ahli yang berhormat lantikan, yaitu Tuan Dr. Ali Akbar, kementerian saya maklum bahawa keadaan banjir di daerah Penampang dan daerah lain di negeri Sabah baru-baru ini disebabkan hujan lebat luar biasa, ditambah dengan paras air sungai dan laut yang tinggi, sehingga menyebabkan parit-parit utama tidak berfungsi dengan baik. Aliran permukaan air yang deras melalui curun-curun bukit akibat pembangunan yang tidak terancang juga telah menyebabkan runtuhan curun seperti di Jalan Kiki Tambunan yang berpuncak dari ketidakstabilan curun yang disebabkan oleh hakisan air yang sangat deras dan serius, di samping kuantiti air yang berlebihan tidak dapat ditampung oleh kalbat yang sedia ada. Dan untuk menjawab persoalan yang berhormat sahabat saya daripada Senalang, yaitu berhubung dengan jajaran PEN Borneo. PEN Borneo ini sebenarnya mempunyai 3 pasar, yaitu pasar 1 35 package, pasar 2 daripada Tamperuli ke Ranau, dan pasar 3 ini daripada Kelabakan sampai ke Kimanis, yaitu sepanjang 1.236 km dengan kos dijangka 40.2 bilion. Pasar 1 706 km 15.2 bilion, dan untuk itu yang berhormat Senalang, saya telah menyuarakan di Dewan Rakyat selaku ahli parlimen menyatakan bahawa menjadi satu kesilapan besar kepada kerajaan Pakatan Harapan dan Warisan di Sabah apabila membatalkan PDP tanpa menstrukturkan dulu sukuk untuk memastikan bahawa pembangunan jalan PEN Borneo di Sabah itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sebab perjanjian dengan kerajaan persekutuan, yaitu PEN Borneo ini dilaksanakan melalui infra dan pembangunan. Maka apabila sukuk tidak diurus, Sarawak bijak. Sebelum dia batalkan PDP, dia dapatkan dulu sukuk. Apabila batal, dia bilang batal lah, duit saya sudah dapat, dia jalankan. Kerja berbuat, saya jelas dulu biar kita. Jadi apabila terbatal, sukuk tidak diuruskan, maka di situ saya tengok keadaan itu, kontraktor pun sudah trigger. Sebab kontraktor rupa-rupanya membuat agreement dengan PDP, bukan dengan kerajaan. Apabila kerajaan warisan berhasrat untuk membatalkan, kontraktor dah berhenti kerja. Sebab siapa bayar? Justru itu, trigger kerja berhenti, kerja terbengkalai, maka prospers dia di Sarawak sekarang sudah mencecah dekat 70% semua package. Kita baru pasal 1 pun baru 56%. Itu sebab saya sedih. Saya kata seharusnya kerajaan warisan itu hari boleh batal PDP kalau tidak puas hati, tapi usahakan sukuk itu. Sekarang kerajaan persekutuan mampu membayar pembangunan 1 bilion 1 tahun, tapi 1 bilion itu rupanya bukan projek baru untuk membayar 11 projek yang yang berjalan sekarang ini. Silakan.
Sebenarnya PDP seperti yang kita faham dipolusikan oleh setiausaha kerajaan negeri. Dia outfit kerajaan yang sepatutnya. Seperti juga di Sarawak, tidak bererti bahawa kerajaan negeri tanda tangan ataupun syarikat bertanda tangan dengan kontraktor-kontraktor yang ada. Malahan bila saya teliti secara mendalam, sebagian besar daripada kontraktor-kontraktor yang ada ni tidak ada pengalaman. Some of them $2 company yang ada, yang tidak ada track record yang cukup jelas untuk melaksanakan pengalaman banding dengan Sarawak. Itu yang saya nyatakan, kita kena teliti, because this is public interest, untuk kepentingan seluruh rakyat di wilayah Sabah. Maka dengan itu penting bagi kita nadi untuk menentukan siapa yang menilai syarikat yang sepatutnya memperolehi, contohnya kontrak dari Tawau sampai daripada Western yang ada ke Sepitang. Kita tahu bagaimana syarikat-syarikat ini yang langsung tidak ada track record yang ada untuk melaksanakan banding dengan Sarawak. Saya sedar dan tahu, saya juga membuat lawatan ke negeri Sarawak. Tapi saya faham apa sebab dia yang kita katakan kenapa Sarawak dahulu. Masalah Sarawak bukan sebagai apa yang kita lakukan di Sabah. Compensation of land, acquiring land was another obstacle yang ada. Di Sarawak tidak sebanyak itu yang kita hadapi di peringkat negeri Sarawak dalam pelaksanaan jalan yang ada. Sebenarnya kita tidak batalkan Pen Borneo, ada 1 bilion di situ. Walaupun kita tahu suku itu memerlukan perkara ini, perkara telah kita sendiri bincang dengan Kementerian Keuangan bagaimana untuk memastikan supaya keuangan itu mencukupi. Cuma sedikit sebanyak terbantut oleh kerana syarikat-syarikat yang saya telah minta waktu itu, saya bagi arahan dengan kerajaan JKR pusat supaya teliti menjalan, make sure that whatever implementation, not only dari segi quality jalan yang dilaksanakan, tapi pembaziran dari segi keuangannya banding jauh betul Yang Berhormat Datuk Menteri Kerja Raya tentang nilai yang ada, jalan raya yang ada, pelaksanaan dia, dan syarikat-syarikat yang punya track record seperti yang disebutkan tadi. Ya, terima kasih Berhormat. Berhormat pun maklum, saya pun baru masuk di kementerian ini dan saya kena mewarisi banyak perkara-perkara yang saya sendiri tidak senang hati, tetapi kita kena move on. Tidak boleh kita menoleh ke belakang. Selaku yang diamanahkan, kita harus maju ke depan untuk memastikan rakyat negeri Sabah, kerajaan negeri Sabah terbela untuk nasib dan membangun ekonomi kita. Kita maklum, dan saya tidak ada rasa tersinggung apabila ada dibatal PDP itu. Itu mungkin dilihat sebagai positif. Cuma yang saya terkilan bahawa kita tidak merancang awal bagaimana untuk mendapatkan keuangan untuk pembangunan Pen Borneo. Sekarang ini saya terpaksa mengemukakan satu permohonan daripada kerajaan negeri untuk kita buat PFI. Sebab saya jumpa Menteri Keuangan, we have no money. Kalau mau 1 tahun 1 package, saya kira-kira 45 tahun tidak siap Pen Borneo. So that is our problem. Tapi saya tidak boleh berdiam diri. Saya kata tidak ada peruntukan, kita cari ikhtiar lain. So kita pergi, we go PFI, dan Kabinet Negeri setuju. Kalau tidak, janji kerajaan dulu sampai sekarang Pen Borneo tinggal janji. Jadi yang berhormat semua mungkin salahkan saya, di mana Pen Borneo? Saya tidak menyalahkan kerajaan yang dulu, saya sudah janji kita tidak akan mengungkitkan. Cuma ini yang berlaku. Apabila peruntukan itu berhenti, maka kita terimalah. Itulah akibatnya apabila kita tersilap membuat keputusan. Yang berhormat sekalian, sedikit daripada Bapak Menteri ada mau mencelah berusukan. Ya, silakan. Ini yang Berhormat Tuan Speaker, saya ingin bertanya sedikit soal Pen Borneo ini. Oleh kerana tadi yang Berhormat Menteri katakan tidak ada peruntukan, bagaimana pula yang package 9 yang berhormat daripada Surusup ke Kota Belud itu? Karena sekarang dari Kota Belud ke Merudu sudah dilaksanakan. Saya ingin tahu bagaimana kedudukan package 9. Itu ya Pak. Package 9 ini telah diumum oleh kerajaan, mempunyai peruntukan 400 juta lebih kurang, dan mungkin sekarang dalam proses mungkin tender kepada pihak-pihak yang yang telah memasuki tender yang
dirancangkan oleh Kementerian Keuangan Persekutuan. Yang berhormat daripada Sindomin. Boleh tanya, Datuk Speaker. Berkaitan juga dengan Pen Borneo. Pen Borneo ini, Datuk Menteri, Pen Borneo ini telah diumumkan oleh... Dah dengar lebih boleh? Sorry, okey, maaf. Pen Borneo ini telah diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan sejak beberapa penggal lalu. Dan adanya konon peruntukan yang sudah diluluskan. So, yang saya ingin tanya adalah dari segi G2G, daripada state to federal, alasan federal ini adalah tiada duit, kan? But Sabah adalah penyumbang terbesar dalam segi oil dan gas, dan kita juga adalah suatu negeri yang sepatutnya diberikan keutamaan. We contribute a lot towards the federal GDP. So patutnya mereka memberikan suatu peluang kepada Sabah kerana adanya keperluan seperti Datuk Menteri sudah ulaskan tadi. Terima kasih. Kalau di atas buku YB memang saya setuju 100%. Sebab hujah YB itu macam hujah saya juga. Bahawa kalau mengikut perjanjian MA 63 itu seharusnya Sabah tidak jadi begini. Tetapi saya pun buat kajian. Kenapa kita jadi begini? Rupanya Sabah ini memang hebat, luar biasa. Sebab kenapa tidak luar biasa? Kalau mau belajar ilmu politik, datang ke Sabah. Sabah sendiri merdeka bersama-sama Sarawak. Sarawak tahun depan bulan Februari baru menuju PRU ke-12. Persekutuan Parlimen PRU ke-15. Sabah sudah PRN 16 lah. Kambing PRN 17 lagi. Bermakna kita ini hebat. Selalu tukar-tukar kerajaan. 6 kerajaan kita tukar. Di Sarawak paling-paling 1 kali, 2 kali. Federal baru 2 kali. Tapi di Sabah 6 kali kerajaan ditukar. Jadi siapapun kerajaan, dia tidak memikirkan kepentingan rakyat, dia tidak pikir jalan raya, dia tidak pikir air, dia tidak pikir listrik, dia pikir macam mana mempertahankan posisi dia. Sebab kiri kanan cuba menjatuhkan dia. Ini yang berlaku. Jadi apabila dia berlaku, kita buka ruang terluas kepada orang luar, federal. The game is there. Datuk Menteri ada cakap pakar politik kemarin, kan? Mungkin masa adalah Sabah base party semua bersama. Terima kasih. That's why. Oleh kerana itu, apabila kita di sini JRS dibentuk, bantulah kami. Kita selesai masalah kita. Soalan tambahan tentang Pen Borneo ini perkara yang cukup penting seperti apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Moyok. Saya berharap Yang Berhormat akan teruskan usaha untuk mendesak, kerana ini merupakan salah satu kerangka yang telah dijanjikan. Saya masih ingat waktu itu saya menteri di Kuala Lumpur. Waktu itu there is no questions of money, tidak cukup. Kerana sudah pun dinyatakan bahawa ini is a commitment dengan izin by the federal government. Come what may, Pen Borneo must be built di Sabah dan di Sarawak. Perbezaan Sabah dengan Sarawak ini seperti yang berhormat nyatakan, Sarawak is better managed. Saya akui. Pasal apa? Dia tidak banyak parti dari Semenanjung yang mentadbir. Even sekarang pun kerajaan yang ada di peringkat Sarawak ditadbir oleh sebuah parti sebahagian besar daripada Sarawak itu. Walaupun saya bekas naib Presiden UMNO, saya banyak menyoalkannya di kabinet, di majlis tertinggi tentang hak-hak kita di Barisan Nasional. Masih saya ingat Tan Sri Pairin dahulu saya minta, please stop, please raise the interest of kita punya ni. Kena kalau minta kerjasama, kita bagi kerjasama, tapi jangan nanti bila kerjasama the button is pressed by KL, not by us here. We must press the button for KL to decide for us, not for them to decide for us. Ini yang kita silap ni. Terima kasih. Okay, when it comes to the time Yang Berhormat, kita cuba fikir sama. Mohon Menteri, oleh sebab persidangan kita ni ada live streaming, saya minta pakai mask. Umat speaker, saya ini napas pendek. Kalau ucap panjang susah sikit bernapas.
Minta izin lah. Tuan Speaker, boleh minta laluan? Okey. Yang berhormat Menteri. Ya, siapa tu? Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih yang berhormat Timbalan Ketua Menteri, Menteri Infrastruktur. Menyentuh soal Pen Borneo. Di masa persidangan-persidangan yang lepas sebelum tahun 2018, bahawa di wilayah pedalaman tidak pun disebut bilakah Pen Borneo akan dilaksanakan. Contohnya daripada Keningau, Tenom ke Sipitang. Ini ada jalan raya dan penghubung di antara daerah ke daerah. Saya ingin bertanya kepada yang berhormat Menteri, apakah rancangan kementerian, khasnya yang berhormat Menteri, untuk menaik taraf jalan daripada Keningau ke Tenom dan Tenom ke Sipitang? Terima kasih. Itu makluman daripada Kemabung bahawa Pen Borneo Pasar 3 akan melalui jajaran itu. Ya, jajaran itu. Bila ini, agak-agaknya. Bergantung dengan, semuanya bergantung dengan kewangan. Tetapi kita cadangkan untuk dibuat PFI juga. Sebab itu PFI wujud. Apabila kerajaan persekutuan kita tidak dapat pembiayaan melalui sukuk, maka terpaksalah kita guna PFI. Itu dia. Kalau Sarawak dia smart sikit, dia batal PDP, tapi dia dapat sukuk dulu. Apabila dia dapat duit, dia buat sedekah. Kita tahu itu tersilap langkah. Apabila boleh batal, tapi seharusnya sukuk itu kita urus dulu. Itu masalah. Dia apa yang bawa masalah? Faham? Cuma saya minta penjelasan sikit. PFI ini yang berhormat, Datuk Speaker minta izin ya. Maaf. Yang PFI ini siapa yang bayar ini? Kerajaan negeri kah? Kerajaan persekutuan? Persekutuan. Okey. Itulah ada sikit, tapi tidak apalah, kita ungkit lah. Berang sudah berlalu, kita teruslah move on. Tak ada jalan lain, betul kah? Menteri. Menteri. Okey. Kalau Menteri, sedikit dengan PFI. Adakah Pen Borneo ini dilaksanakan dengan cara PFI? Selepas itu Pen Borneo ini akan dikenakan tol seperti apa yang di Semenanjung? No toll, free. Tiada tol. Yang berhormat boleh berlalu di Ken dia. Thank you. Terima kasih. Ali, dari Sindumin ada kah? Oh, tidak apa. Untuk makluman yang buat daripada Sindumin berkenaan dengan kelewatan pelaksanaan physical project Pen Borneo yang sebetulnya sedang berjalan dan sekarang ini berada di penandasan yang tepat dan sedang dalam proses pembinaan. Kementerian mengambil maklum berkenaan kerisauan ahli berhormat daripada Sindumin. Kejap. Ahli yang berhormat daripada Inanam, iaitu kesesakan jalan raya dan keberfungsian lampu-lampu jalan seperti dibangkit di sememangnya. Kemudian saya ambil maklum dan kita semua berharap agar satu hari nanti setelah siapnya laluan projek Lebuh Raya Pen Borneo ini, kesemua dilema kita dapat kurangkan. Yang berhormat daripada Kemabung yang telah membangkitkan isu-isu banjir dan kerusakan jalan, Kementerian memang sentiasa dan akan prihatin terhadap keperluan dan perusahaan rakyat. JKR Sabah melalui Serikat Konsesi dan Kontraktor Penyelenggara Jalan Raya telah menambah kekerapan kerja-kerja pembersihan sistem perperitan jalan raya selain daripada kerja rutin yang telah dijadualkan. Dan pemantauan berterusan pihak Jabatan Pengairan dan Sairan juga dipastikan seiring dengan menangani isu banjir kawasan yang terlibat. Bagi kejadian tanah runtuh dan putus, JKR Sabah telah mengarahkan Serikat Konsesi dan Kontraktor yang berkenaan mengambil langkah proaktif untuk membersih dan membaik pulih dengan segera ataupun membuat road diversion bagi membolehkan masyarakat kekal boleh melintasi kawasan dan banjir dengan lancar dan selamat. Dan ini sialah
apa ini. Dan saya juga memaklumkan Speaker, iaitu Kementerian saya juga melalui Jabatan Kerja Raya sedang dalam usaha mengkaji semula terma yang berpihak kepada kerajaan dalam membuat cadangan penambahbaikan terhadap skop dan spesifikasi penyelenggaraan jalan raya berturap di negeri ini. Manakala bagi kontrak penyelenggaraan jalan raya berturap Majlis Pembendaran dan Majlis Daerah, kerajaan telah melaksanakan kaedah-kaedah penyelenggaraan berasaskan performance based contract, dan cadangan penambahan baik kontrak konsesi tersebut akan dibentangkan kepada Kementerian Keuangan selaku penguasa projek. Untuk jalan raya, inilah yang dapat saya jelaskan, dan insya-Allah mana-mana yang tidak terjawab oleh saya akan meminta kementerian untuk menjawab secara bertulis. Dan isu air ini amat bipolar sehingga pada hari ini. Dan berniaga air ini biasanya untung, tetapi negeri Sabah berniaga air rugi dan terus rugi. Dan saya telah berbincang dengan Yang Amat Berhormat dua Menteri Keuangan. Baru masuk mukadimah. Silakan. Bukan, masih pasal jalan raya lah. YB Menteri. Saya ingin bertanya, apakah status jambatan di jalan lintas Libaran, yaitu di Batu 16, yang sampai sekarang sudah lebih kurang semasa warisan pun tidak dapat diperbaiki melalui kontraktor yang dilantik, dan sekarang pun masih lagi jambatan di Batu 16 itu tidak boleh digunakan pakai. Masih. Ya, Yang Berhormat Gum-Gum, saya ada melawat tuh. Itu yang saya katakan, dia punya konsultan pun lantikan daripada pusat, daripada Semenanjung. Sebab itu saya telah minta sama kerajaan empowerkan JKR di Sabah. Jangan lagi guna JKR Semenanjung, sebab kalau di Taulia kita ini di JKR ni, maka kita akan lantik. Siapa tidak perform bagus, kita pecat, siap buang. Itu yang buat saya boleh jawab, ya. Apa ini untuk air, saya tidak tahu macam mana mau cerita air. Sebab saya telah berjumpa dengan Yang Berhormat Ketua Menteri banyak kali membincang masalah air. Satu ketika kita tidak bersama-sama dengan kerajaan persekutuan dalam mengurus air Sabah dan Sarawak, dan ada negeri-negeri yang lain, tapi lambat laun mereka sudah masuk dan mereka akan dapat direct fund daripada kerajaan persekutuan. Sekarang ini kerajaan negeri Sabah kita cuma mampu mendapatkan soft loan, kita tidak boleh dapat direct fund. Itu sebab itu kita ada dua pilihan, sama ada mau ikut dengan persekutuan punya air, tetapi sudah macam berpuluh tahun kalau ikut pun segan juga. Oh, kita cari mekanisme pendekatan terbaru. Dan saya yang Berhormat Ketua Menteri kata mungkin tengok bandar-bandar besar, Kota Kinabalu, Sedakan dan Tawau. Kita kena buat, Yang Berhormat. Kalau tidak, saya kadang-kadang marah dengan rakan-rakan. Pergi luar negara cari investor. Apa investor datang? Datang 2 hari balik. Where's your power? No power. Where's your water? No water. Tapi menteri-menteri pergi luar negara cari pelabur datang. Pelabur apa? Apa yang mau dilabur? Sebab itu saya kata ACSB kerajaan negeri kena ambil balik. Kita organize dia, kita urus. Sebab kalau tidak diambil, berniaga api elektrik di Sabah rugi, tidak ada untung, tidak pernah untung lebih 10 tahun. Tapi kita ambil, kita urus dengan baik. Mungkin Sedalang ada pendapat yang baik. Datuk Speaker, minta izin, ya. Dan berhubung kait dengan CSB ini, sebenarnya Kabinet Persekutuan sudah pun luluskan, ya, Yang Berhormat Moyok dah pun luluskan supaya CSB diambil alih oleh kerajaan wilayah Sabah. Lepas itu, oleh kerana perundingan dia, ada 1 bilion subsidi yang terpaksa ditampung oleh wilayah Sabah.
kerajaan untuk mengendalikannya. Tapi masalah dia, waktu itu saya maklumkan dengan kerajaan pusat, stagger the payment dengan izin. Tak boleh terus bagi one bullet payment 1 billion. Itu tanggungan yang begitu besar. Saya berharap Yang Berhormat dapat mengambil maklum tentang perkara ini dan perbetulkan dan pastikan supaya SESB itu di bawah pentadbiran wilayah Sabah. Satu. Yang keduanya, saya bertanya juga kepada Yang Berhormat Menteri ini, adakah benar bahawa kita telah pun membeli bekalan elektrik daripada Sarawak dengan kadar 28 sen? Yang ini saya agak bimbang. Saya waktu dahulu saya bincang dengan Sarawak, less than that. Dan saya nyatakan, if it's more than that, seperti apa yang dinyatakan Yang Berhormat, ini not competitive. Pelabur datang, bila dia nampak kadar dia, ada satu Korean nak melabur di Sabah. Lepas itu oleh kena satu, bekalan air tidak cukup. Kedua, bekalan elektrik, kadar dia terlampau tinggi. Dia pindah pergi Sarawak. Dan ini yang kita nakkan. Supaya jangan ada pergantungan wilayah Sabah ini kepada Sarawak. Sudah cukup pengalaman kita, Petronas kita punya kekayaan pun Kuala Lumpur kontrol. Masakan ini essential item. Air, elektrik, we want our neighboring wilayah Sarawak to control us. Satu, bekalan air. Yang saya dipahamkan keluar pula kenyataan, kita akan beli air daripada Sarawak lagi. Pasal itu kita cadangkan, go pada dam. Kalau ada dam, yang ada bukan hanya bekalan air kita dapat perolehi, bahkan juga bekalan elektrik, kadar dia 17 sen per kilowatt, yang murah untuk kita boleh tawarkan kepada tempat kita ni. Jadi saya bertanya, satu, sama ada benar ataupun tidak 28 sen telah pun ditandatangan. Yang kedua, sama ada air lagi kita. Sudahlah, minyak kita dikontrol, air pun kita kena kontrol, elektrik pun kita kena kontrol. Macam mana kita punya wilayah ni? We are dependent as a society in the future. Terima kasih, Mbak Senalang. Pertama, elektrik itu saya pun sebenarnya belum dimaklumkan oleh pihak SESB, dan saya akan siasat dan saya akan lapor secara bertulis kepada Yang Berhormat. Berhubung dengan pembelian air, saya tidak ada maklumat langsung, memang tidak ada lah. Sebab kita akan usahakan bagaimana kita ini air kita. Yang biar Menteri menjawab dari Sinalang dulu. Ya. Boleh saya sedikit lagi ya, Muhammad. Dan ahli Yang Berhormat dari Kunak, yaitu berkenaan dengan status PAM Loji Air Kelumpang 2 yang dikatakan telah ujur dan sering mengalami kerusakan. Untuk adakah Yang Berhormat ni? Sekejap, saya kasih habis dulu ya. Untuk makluman Yang Berhormat daripada Kunak, yaitu PAM yang ujur tersebut telah pun diganti dengan baharu pada 20 Ogos 2021 dan sedang beroperasi sepenuhnya dengan baik. Dan kemarin Yang Berhormat ini dia kata kalau tidak bertahan minum darah, diam minum jamu. Saya nasihatkan Berhormat Kunak minum jamu banyak-banyak supaya sihat dan boleh memberi khidmat kepada rakyat. Ya, ya. Terima kasih Datuk Menteri. Berkenaan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senalang tadi, berkenaan ini pembelian elektrik daripada Sarawak. Saya menerima jawapan daripada Datuk Menteri punya kementerian. Ini saya rasa perlu dijawab dalam Dewan Yang Mulia ini kerana kita beli di harga 28.5 sen per kilowatt per hour. Ini maksudnya 15 tahun punya perjanjian kita kena membelanjakan 1.1 bilion ringgit. Dan sedangkan Sarawak menawarkan harga as lowest as 5 sen, 20 sen, 10 sen. Kenapa Sabah kena beli di kadar 28.5 sen? Dan setiap tahun ianya akan dinaik 1.5% sehingga tahun 2038 kita punya tarif menaik sehingga 35.6 sen. Kalau tanpa lagi kos semua logistik dan sebagainya, bagaimana kita nak tawarkan electricity tarif kita untuk consumer kita, rakyat biasa Sabah? So saya rasa perjanjian ini mungkin ada masalah sikit. Saya minta Yang Berhormat Menteri mengkaji dan tengok macam mana, kerana kita cuma beli 30 megawatt sahaja.
Sedangkan kita kena pakai 15 tahun dan membelanjakan 1.1 bilion ringgit. Dan tarif itu adalah amat mahal. Tuan Speaker, saya minta penjelasan Ya, daripada Muhammad, Menteri. saya sudah katakan tadi, saya belum menerima maklumat secara terperinci. Jadi kalau saya jawab, nanti tidak betul, tidak, saya mislead the Dewan. So biar saya tengok dulu teliti, dan kalaupun apa-apa berlaku, penjualan kita ini, elektrik kita ini di Sabah ini, yaitu 41 sen kita jual. So kalaupun ada lebih, tapi kalau ada pembelian yang kita rasa tidak ada unsur-unsur penyelewengan, kita tidak akan bersetuju dengan unsur-unsur ini. Kalau ada tawaran murah tiba-tiba dibeli dengan mahal, itu tidak betul. Tapi saya akan teliti dulu, saya akan panggil pengurus CSB, saya akan tanya macam mana pengurusan pembelian ini boleh berlaku. Ya, hormat daripada mana ni? Limbahau. Ya. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya saya ini hanya ingin bertanya lah, baru-baru ini di mana Sungai Papar mengenai air lah. Sungai Papar telah dicemari bau. Di mana Sungai Papar ini, di mana di tepi-tepi sungai itu ada kebanyakan penternak lah, penternak ayam dan juga penternak kinjil. Dan baru-baru ini Sungai Papar ini telah dicemari bau. Semua orang Papar telah pun mendapat air yang bau masuk ke tangki rumah kita, terminum air bau ni. Saya sendiri dan kita telah diminta diarah untuk membuang air di dalam tangki ini. Jadi itulah saya minta kalau boleh air penapisan yang ada di Papar ini, karena pikir-pikirkanlah, carilah alternatif untuk membantu orang-orang di Papar ini. Kita tahulah di Papar ini sudah sekian lama menghadapi orang bilang minum air yang kira kotor juga lah, walaupun sudah ditapis. Orang-orang Papar ni kira-kira rasa beruntung juga lah, sama ada dia vitamin ataupun racun kan tidak tahu. Tapi orang-orang Papar gemuk-gemuk je lah minum air yang yang bau ni. Saya rasa penternak yang ada di tepi-tepi sungai ini kena dipikirkanlah, penternak kinjil, penternak ayam, dan masuk ke dalam sungai. Kemudian air sungai itu dipam dan diminum oleh orang-orang Papar, termasuk saya lah. Dan saya telah membuang air tangki di yang bau ni. Jadi saya rasa macam terasa sedih lah apabila kita minum air ni, macam rasa takut-takut nak minum air ni. Tetapi oleh kerana tidak ada lagi air lagi, kita terpaksalah minum juga lah. Walaupun kita sihat-sihat minum air ni, tetapi dia racun ataupun vitamin tidak tahu lah. Tapi inilah yang dihadapi orang Papar. Sudah sekian lama mungkin mereka minum air yang walaupun ditapis tapi agak jijik sedikit ataupun ada rasa macam kotor sedikit lah, sebab air yang masuk ke dalam sungai itu adalah daripada kandang gizir, kandang ayam. Jadi saya mintalah daripada Yang Berhormat Menteri untuk dapat mengatasi perkara ini. Terima kasih. Hormat daripada Limbahau, saya sudah pun maklum perkara ini dan pihak jabatan saya telah turun dan kita telah mengeluarkan notis. Sebetulnya banyak penternak-penternak seharusnya tidak dibenarkan menternak di tebing sungai. Tetapi saya tidak tahulah majlis perbendara majlis daerah Papar ni, yang Muhammad kena periksa lah majlis daerah ni, dia buat kerja kan tidak. Mana boleh bagi lesen menternak di tebing sungai? Saya punya masalah, logi kita rosak, proses bau najis, paksa berlabuh tak boleh proses. Sudah dibantah dari dulu lagi. Yang Berhormat Datuk Gulam sendiri telah mengeluarkan belanja untuk ambil lawyer buat penternak ni, tetapi masih juga diteruskan, membesarkan lagi kawasan tu. Jadi mungkin kita minta pihak enforcement tutup lah ataupun suruh dia pindah, sebab kalau tidak berterusan, bukan satu orang penternak ini, 4-5 grup ya memang pencemaran dia. Jadi air sungai itu bau najis. Bau bukan saja bau najis, tetapi apabila masuk ke dalam tangki, kemudian jabatan air mungkin terlupa untuk Yang Berhormat Limbahau. Okey Muhammad. Limbahau, Yang Berhormat Menteri mencadangkan supaya dibawa ke peringkat majlis daerah untuk memastikan penguatkuasaan tentang peternakan haiwan di tepi sungai. Barulah dia boleh kasih bersih di sungai. Datuk Speaker, ini sudah berlarutan bukan 1 tahun 2 tahun, lebih kurang 10 tahun. Okey, terima kasih buat. Better land than never. Datuk Speaker, dengan izin,
Tadi setelah mendengar apa yang telah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Kerja Raya tentang Datuk Speaker, saya mohon mencelah. Yang Berhormat Menteri, boleh? Sekejap. Saya mohon mencelah. Sebentar. Mencela apa? Saya ingin mencelah mengenai dengan bekalan The Tricks sebentar tadi itu. Boleh Yang Berhormat Senalang? Sekejap. Dalam 1 minit. ini pembantu menteri Saya ini. tertarik. Mohon maaf. Saya tertarik mengenai masalah bekalan elektrik tadi, sehingga menimbulkan kerugian. Memang benar bahwa kita dimaklumkan bahwa setiap tahun kita mengalami kerugian mengenai dengan bekalan elektrik. Dan apa yang kita tahu, satu daripada sebab mengapa rugi ialah disebabkan oleh sumber tenaga itu sendiri. Selama ini kita menggunakan minyak diesel. Selain daripada kos operasi yang tinggi, maka sumber tenaga ini menyebabkan kita rugi. Datuk Apa Speaker, kata, saya ingin menarik standing perhatian order. sidang yang berhormat mulia ini, Datuk Speaker standing order. sedikit. Sedikit saja. Standing order. Dia Menteri Kerja Raya yang menjawabnya. Dia sudah mengatakan dia akan jawab secara betul. Ya, masih. So, biar dia jawab. Masuk. Standing order. Di pihak sini tidak boleh apa tu. Tidak boleh menjawab. So biarlah Dia menteri standing yang order jawab. very clear. Kita pihak kira menteri dan pembantu menteri lah. Kalau mau timbulkan duduk di sana. Dia. Nah, saya ingin respon sebenarnya apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat Senalang tadi itu. Tidak, ia tidak boleh respon. Dia tidak yakin mungkin dengan Datuk Speaker minta izin supaya saya setelah mendengar apa yang Berhormat Menteri sebutkan tadi, dia memerlukan maklumat lanjut tentang apa yang disebutkan oleh Lu Yang tadi berhubung kait dengan perjanjian. Ini jawapan secara bertulis dari kerajaan yang menyatakan terma utama perjanjian seperti berikut. Capacity import permulaan 30 MW. Tarif permulaan 28.5 sen. Mula tugas ialah pada tahun 2023. Tempoh perjanjian 15 tahun. Dan ini satu perkara yang telah pun saya tidak tahu, mungkin menteri tidak dimaklumkan tentang perkara ini, dan sepatutnya ini jawapan resmi kerajaan yang soalan 61.7 yang menjadi rekod kepada Dewan Yang Mulia ini, dan perlu kita betulkan. Masakan SCSB tidak maklumkan dengan menteri tentang perkara ini ataupun kerajaan wilayah Sabah tentang perkara apa yang membabitkan kehidupan kita. I think we must put this on right. Kita cannot simply answer on written answer here. Is a document dengan izin recorded for the rest of our life. Tapi ini saya berharap Yang Berhormat Menteri akan dapat lihat. Dokumen dari mana tu Yang Berhormat Senalang? Dari mana dokumen tu? Ini jawapan daripada Kementerian Kerja Raya. Negeri. Negeri. Ini baru saja. Terima kasih Datuk Speaker. Ya, siap Pak Balum, Yang Berhormat. InsyaAllah kita akan teliti dan akan kita maklumkan apabila sidang akan datang. Tuan Speaker, bagi yang saya minta penjelasan. Datuk Menteri Kerja Raya, saya ada satu permintaan. Apabila Yang Berhormat Datuk melawat Tawau mengenai water supply, masalah water supply di Tawau, saya mohon supaya semua wakil rakyat di Tawau, termasuk wakil rakyat dari kerajaan sana, bersama menteri supaya kita boleh bawa menteri pergi tempat-tempat atau kawasan-kawasan mana rakyat Tawau betul-betul asal masalah dengan water supply, bukan sekejap saja tapi bertahun-tahun. Jadi saya punya cadangan adalah di sini, sementara kita tengok tadi Datuk Menteri bilang masalah adalah kewangan masalah. Okay, then instead of just waiting for kewangan to come, can the JKR department buat alternative solution kepada rakyat Tawau supaya mereka tidak suffer begitu panjang. Sudah bertahun-tahun sudah. Thank you. terima kasih
api-api, tetapi yang buat ini juga wakil rakyat ahli Parlimen Tawau. Hebat dia. Dun di Kota Kinabalu, Parlimen di Tawau. Itu baru hebat. Saya tidak boleh. Saya kena satu kawasan dia. Teritori 2. Ada menteri juga kawasan parlimen dan api-api kita akan apa ini, sebetulnya saya mempunyai perancangan dan saya telah meminta pengarah air untuk membuat kajian untuk kita menambah loji air dan juga membina ORS, iaitu kolam tekungan. Apabila banjir pun, apabila kemarau pun, dalam 3 bulan boleh lagi membekalkan air. Masalah di Sabah, mau cerita susah, tidak cerita susah. Terlalu susah cerita air ni, banyak betul. Tapi itu saya kata, kalau saya balik-balik dengar bercerita tidak guna, bagus move on. So, saya akan rancang untuk membina sekejap another around mungkin 13 to 14 loji air dan 8 ORS, Off River Storage. Ini penting. Off River Storage kita di Sabah ini cuma ada 4 seluruh Sabah. Itu sebab kemarau tidak ada air, hujan lebat tidak ada air. Siapa tadi? Muhammad Lumada mau tanya pasal apa? Air ke elektrik? Kalau elektrik kalau tanya air. Kalau ini air bukan elektrik. Elektrik ternyata tutup sudah. Baru-baru ini Tuan Speaker, saya air. daerah Beaufort dilanda banjir yang besar pada bulan Mei yang baru. Dan seluruh Sabah mengetahui masalah air di daerah Beaufort. Jadi persoalannya di sini, kenapa water supply Labuan, berapa tinggi air banjir pun, berapa lama kemarau pun tiada masalah untuk untuk menyalurkan air di Pulau Labuan. Jadi loji kita di Beaufort, alhamdulillah kerajaan yang lepas telah menyalurkan peruntukan yang begitu besar untuk membina loji yang baru, dan semua loji yang dibina itu adalah atas cadangan daripada pemimpin-pemimpin kita sebelum ini, dan juga dipersetujui oleh DI ataupun pengelola jabatan air pada ketika itu untuk menyelesaikan masalah air di daerah Beaufort. Namun demikian tidak selesai masalah air di Beaufort. Jadi kenapa loji di Kampung Lawak Gadung itu yang sudah berusia lebih 30 lebih tahun tidak ada masalah orang Labuan untuk menerima air setiap hari. Oke, paham. Ya, dan yang kedua, bila kita di Beaufort datang kemarau bilang loji tiada sampai air. Bila datang banjir, air tidak boleh diproses kerana kekotoran sangat tinggi. Tapi kenapa loji Lawak water supply Labuan tiada masalah? Makasih. Ya, yang berhormat begini saya sudah study nih Beaufort apa ni Sepitang di Beaufort ini memang masalah. Sebab pertama sungai di Sepitang ni sudah tercemar. Dia hujan sikit, dia punya loji tenggelam. Kemarau muka sawu dia tidak boleh menarik air. Itu yang dulu ada bertanya. Waktu hujan pun tidak ada air, kemarau pun tidak ada air. Ini yang berlaku di Sabah. Dan saya sekarang tengah mencari jalan bagaimana mencari penyelesaian. Semua, bukan sini, di Tawau pun ada, Ladatu pun ada, di Sendakan pun ada. Ini perkara kita warisi bersama-sama. Jadi sabar-sabar, bagi saya masa insya-Allah kita akan selesai masalah ini. Kalau tidak ada duit, kita cari duit. Ya, Tuan Speaker, Menteri. Ya, Yang Muhammad Lumpurat tanya air ke elektrik? air. Air tanya, elektrik tidak? Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Datuk Menteri. Bilang di Sandakan, saya rasa Datuk Menteri pun tahu di Taman Mutiara Taman Mutiara memang sudah ganti pipe lah, sebab 1 bulan pecah 3 kali. Ini sudah selesai.
Terima kasih Datuk Menteri. Tapi masalahnya kurang air di sana, selalu tak ada air supply. Saya rasanya Datuk Menteri pun pernah pergi sekali punya raw water treatment plant. Bilang ini masalahnya kali-kali engineer jawab kita bilang pam rosak atau pipe pecah. Pam rosak dan pipe pecah di kawasan situ. Jadi dari last year Datuk Seri Menteri pun pernah jawab soalan inilah. Dan sekarang sudah lepas 1 tahun, ada apa nak cara-cara atau budget atau yang ganti pamga di kawasan di situ. Terima kasih. Ya Muhammad, memang berlaku di mana-mana ya Muhammad. Benda ini memang tidak dapat dielakkan sebab loji ini sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi part dia apabila rosak, bukan boleh dibeli di KK, bukan boleh beli di Kuala Lumpur, kena di-order daripada luar negara. Termasuk transshipment apa semua 6 bulan baru sampai. Ini isu yang kita hadapi. Dan saya untuk isu air ini kalau boleh, mana-mana yang berhormat yang berkelapangan saya akan jemput untuk kita buat talk bicara macam mana kita mengatasi. Kita jemput untuk satu sisi mungkin saya organize dengan pengarah jabatan air, then we talk about water di kawasan masing-masing biar faham. Jadi tidak lagi banyak persoalan yang kita jawab di sini, yang berhormat boleh cerita di kawasan masing-masing dan kita akan boleh terangkan kenapa air kita ini jadi begini. Boleh? Datuk Menteri, sikit ya. Ya. Terima kasih untuk Datuk Speaker. Datuk Menteri, terima kasih. Saya ingin tanya penjelasan daripada Menteri saja. Sebab apakah Pulau Gaya masih lagi belum menerima pekalan air bersih ini? Ini tiada soal kawangan dan sebagainya. Sebab itu sedangkan kerja-kerja bekalan berbekal ini bekalan air sudah dilaksanakan dan sudah dibuat semasa lagi pentadbiran warisan. Jadi itu meter air pun sudah dipasang. Itu sistem bayar pun sudah ditetapkan, kerja-kerja sudah dibina. Tapi sampai hari ini pam pun sudah bermula. Jadi sampai hari ini pun belum lagi ada air di Pulau Gaya. Itulah saya minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Pulau Gaya belum sambung ke air? Belum Datuk Menteri. Saya sudah dimaklumkan sudah. Belum ya? Belum. Okey. Saya akan take note. Wah. Datuk Menteri, boleh satu boleh Datuk Menteri? Air elektrik. Air, Datuk Speaker. Okey, yang ini Datuk Menteri bukan berkenaan dengan sumber air itulah, tetapi lebih kepada tuntutan-tuntutan yang telah dibuat oleh pembekal-pembekal yang telah memberikan perkhidmatan dalam beberapa tahun terdekat ini, termasuk kalau saya tidak silap tahun lalu lah, yang mana tuntutan mereka belum dibayar. Yang saya khawatiri Datuk Menteri, apabila berlaku kemarau pada masa mendatang ini, tidak ada lagi pembekal yang sanggup menghantar ke Pulau Banggi dari Tanah Besar Kudat ataupun daripada loji ke kampung-kampung yang tidak mendapat bekalan air melalui pipe. Jadi saya minta dan merayu kepada Datuk Menteri agar dapat diangkat isu ini ke kabinet ataupun ke pihak yang sepatutnya supaya perkara ini dapat diselesaikan segera. Terima kasih. Okey, mohon panggil. Kita akan tengok perkara ini secara serius bagaimana untuk menyelesaikan ya. Saya Tuan Speaker, isu masih dikunak ni, saya kena jawab sebab iaitu permohonan pemasangan paip Kampung Seri Bahagia dan beberapa kampung lain yang masih belum dibuat penyambungan paip. Jabatan Air Negeri Sabah telah mengemukakan program penyambungan sistem bekalan air di Kampung Bahagia, Musti Lama dan sekitarnya dan dalam senarai RM12 Rolling Plan ketiga. Berkenaan dengan kecewaan rakyat terhadap tangki simpanan air di Madai, Lor Malong dan Kampung Getah seperti dimaksudkan oleh Yang Berhormat, status terkini pada masa ini penyelenggaraan dan perbaikan tangki sudah dimasukkan dalam pakej Non-Revenue Water Nasional. Pada masa sekarang kita meminta tangki Lor Malong untuk membekal air ke kawasan Lor Malong dan Ulu Madai
Seterusnya, tekanan air ini dapat ditingkatkan lagi dengan siapnya pembaikan tangki Lor Malung. Bagi yang berhormat Kemabung, berkenaan isu kajian kemungkinan keupayaan isi padu atau yield bagi menampung keperluan air terawat di Kemabung, jika sumber air ini mencukupi, maka Jabatan Air Negeri Sabah akan menjadikan Sungai Talikusan tersebut sebagai salah satu sumber bekalan air di Kemabung. Bagi yang berhormat lantikan, yaitu Dr. Ali Akbar Gusalan, Jabatan Air Negeri Sabah akan menyediakan perkhidmatan KL lain bagi maksud tersebut, tetapi oleh kerana ia kurang berkesan, maka saya sendiri akan mengarahkan pengarah air di Sabah untuk terus membuka KL lain di peringkat daerah masing-masing, supaya maklumat dapat gangguan dan sebagainya dapat disalurkan melalui DA air masing-masing. Mengenai isu air tanah runtuh di Kampung Kupungit yang ditengahkan oleh berhormat Liawan, kerja-kerja baik Pulih Cerun telah dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Jabatan Kerja Raya melalui kecemasan, dan tangki air berkapasiti 5 juta liter sehari itu pun telah dikosongkan supaya beban beratnya kepada Cerun dapat dikurangkan. Dan tekanan bekalan air kepada para pengguna di sekitar Sembulan, Tanjung Aru yang berhormat, Tanjung Aru dan sebagainya, Kota Kinabalu akan mengalami tekanan air yang rendah lagi. Inilah akibatnya. Menjawab kepada soalan yang berhormat daripada Moyong, ikuran daripada masalah banjir ini, seluruh kawasan bandaraya Kota Kinabalu yang berhormat, Penampang dan Putatan telah mengalami gangguan bekalan air, sama ada tekanan air rendah atau tiada bekalan air langsung. Tindakan serta merta Jabatan Air Negeri Sabah yang mengarahkan lori tangki air kepada pengguna yang terkesan di beberapa kampung, yaitu Sugud, Kampung Langkus, Kemulingan, Kampung Labak, PPR Sarigai, PPR Keramat dan beberapa lagi kawasan sekitar. Bekalan air ini terputus selama 2 hari, telah berjaya dipulihkan dan bekalan air mulai disalurkan melalui LRA Kasigoi yang mula beroperasi 17 September 2021. Tetapi agihan pemulihan bekalan air akan mengalami masa untuk stabil, yaitu dalam sekitar 1 hingga 3 hari mengikut jarak kawasan liputan. Di bawah program pembangunan bekalan air luar bandar D33 bagi tahun 2021, Jabatan Air Negeri Sabah telah diberi peruntukan sebanyak 147.50 juta. Ini bagi memastikan 36 projek di bawah program perniagaan serta jangka pendek keseluruhannya. Tuan Speaker, bagi program bekalan air serta merta dan rancangan bekalan air negeri Sabah di bawah peruntukan pinjaman mudah persekutuan P33, Jabatan Air Negeri diperuntukkan sebanyak 94.6 juta tahun 2021 dan melaksanakan 8 buah projek. Manakala 2 buah projek berimpak tinggi untuk Kota Kinabalu dan Sendakan, iaitu projek penambah baik kapasiti loji rawatan air Kogopon dari 40 juta liter sehari kepada 80 juta liter sehari, termasuk seluruhan paip utama dan tangki simpanan papar, dan projek menaik taraf sistem agihan utama termasuk pembinaan 3 buah tangki simpanan utama di Sendakan dalam peringkat perancangan terakhir. Projek penambahan kapasiti loji rawatan air Kogopon 40 hingga 80 juta sehari termasuk seluruhan paip utama dan tangki simpanan papar akan melalui Bilio Engineering, manakala projek menaik taraf sistem agihan utama termasuk pembinaan 3 buah tangki simpanan utama di Sendakan akan melalui Bilio Assessment yang dijangka akan diadakan pada suku akhir 2021. Peringkat tender dan pelaksanaan dijangka akan dimulakan bila selesai BE dan BE dimutamatkan. Sekali lagi saya ingin menjunjung kasih titah ucapan Tuan Tambah Negeri Sabah. Betul Speaker, boleh bicara sikit. Ya. Masih.
Alhamdulillah projek bakalan air di kawasan Gom-Gom iaitu 4 buah kampung iaitu di Dun Jendulit, Kampung Banting, Kampung Dendulit, Kampung Sungai Beruang dan Kampung Kuala Gom-Gom telah dilaksanakan. Persoalan di sini bilakah agaknya penduduk di 4 buah kampung ini dapat disalurkan air bersih yang lebih kurang 50 tahun tidak mendapat air bersih di kawasan 4 buah kampung ini, dan termasuk juga di kampung Rancangan Lubuh di kawasan N50 Sungai Manila. Terima kasih. Ya, berhormat, perkara ini perkara baru dan saya akan buat penelitian. Saya akan jawab yang berhormat secara bertulis. Perkara ini kita akan teliti semua ada di kampung ini sudah ada pipe ke ataupun belum ada. Kalau belum ada, terpaksa kita memohon peruntukan baru untuk disalurkan ke kampung tersebut. Sekiranya ada, bermakna air perlu dibekalkan. Untuk makluman yang Berhormat Menteri, di 4 buah kampung ini termasuk Rancangan Lubuh ini pipe sudah ditanam. Sudah ada? Sudah ada pipe, jadi kita minta disalurkan air bersih sebab sudah lama di kampung ini. Tuan Speaker, sekali lagi saya menjunjung kasih tita ucapan Tuan Yang Utama Negeri Sabah atas ucapan kerajaan bersempena dengan pembukaan resmi mesyuarat pertama penggal kedua di Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-16. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang telah mengambil bahagian. Saya faham yang berhormat juga perlu menyuarakan masalah-masalah di kawasan masing-masing. Ini selain daripada tanggungjawab kita selaku wakil rakyat, juga tanggungjawab kita sebagai bermasyarakat. Dan saya selaku menteri yang diberi tanggungjawab, insya-Allah saya akan terus berkomunikasi direct dengan berhormat dan kita akan boleh bincang perkara-perkara yang kita boleh selesaikan di kawasan masing-masing. Terima kasih juga kepada seluruh yang telah menjayakan mesyuarat kita pada hari ini, insya-Allah sehingga pada sidang yang akan datang. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Dengan itu sekarang saya menjemput Yang Berhormat Ketua Menteri, Menteri Kawangan untuk menyampaikan ucapan pemulungan. Silakan. Datuk Speaker,